Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah serta rakan-rakan yang lain. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Pengertian warisan penting untuk budaya dan pembangunan selagi ia merupakan modal budaya masyarakat kontemporari. Ia menyumbang kepada peningkatan budaya dan identiti secara berterusan dan ia adalah petunjuk penting untuk melahirkan kepakaran, kemahiran dan pengetahuan antara generasi. Selain itu, ia juga menyediakan inspirasi untuk kreativiti dan inovasi yang menghasilkan produk budaya kontemporari dan masa hadapan. Budaya warisan mempunyai potensi untuk mempromosikan akses dan menikmati kepelbagaian budaya. Pendekatan luas terhadap warisan yang dipersetujui oleh masyarakat antarabangsa yang merangkumi tempat bersejarah, budaya, tempat semula jadi, landscape, harta budaya dan juga warisan tidak ketara. Divisi kerja perlindungan disesuaikan yang dicadangkan diambil dari instrumen undang-undang hasil daripada beberapa konvensyen, antaranya Konvensyen mengenai perlindungan warisan budaya dan alam dunia, Konvensyen untuk perlindungan budaya tidak terwujud warisan, Konvensyen perlindungan warisan budaya bawah air dan Konvensyen mengenai kaedah melarang dan mencegah import, ekspor dan pemindahan hak memiliki harta budaya. Istilah warisan belum diselaraskan atau diseragamkan di peringkat negara. Isi yang pertama ialah perlindungan nasional dan perlindungan antarabangsa terhadap warisan semula jadi. Setiap negara dalam konvensyen ini harus mengakui bahawa untuk memastikan pengenalan, perlindungan, pemeliharaan, penyampaian dan penyampaian kepada generasi akan datang warisan budaya semula jadi yang terletak di sesebuah wilayah yang mana dimiliki oleh negara tersebut. Untuk melindungi warisan semula jadi ini memerlukan beberapa langkah yang efektif dan aktif yang perlu diambil oleh setiap negara untuk memastikan warisan semula jadi ini dapat dijaga dengan baik untuk generasi yang akan datang. Langkah yang pertama ialah menerapkan kebijaksanaan umum yang bertujuan untuk memberi fungsi warisan budaya dan warisan semula jadi dalam kehidupan masyarakat dan untuk mengintegrasikan perlindungan warisan itu ke dalam program perencanaan yang lebih komprehensif. Seterusnya ialah perkhidmatan untuk perlindungan, pemeliharaan dan penyampaian warisan semula jadi dengan kaki tangan yang sesuai dan memiliki cara untuk melaksanakan fungsinya. Seterusnya mengambil tindakan undang-undang. Selain itu ialah mengambil tindakan undang-undang saintifik, teknikal, pentadbiran dan keuangan yang sesuai yang perlu dijadikan untuk pengenapastian perlindungan, pemeliharaan, penyampaian dan pemeliharaan warisan ini untuk mendorong penubuhan atau pengembangan pusat-pusat nasional atau serantau untuk latihan perlindungan dan penyampaian warisan semula jadi ini dan untuk mendorong penyelidikan dalam bidang ini. Akhir sekali, perlindungan antarabangsa terhadap warisan semula jadi yang mana akan mewujudkan sistem kerjasama bantuan antarabangsa yang telah dirancang untuk menyokong negara-negara yang terlibat dalam UNESCO dalam usaha memelihara dan mengenal pasti warisan tersebut. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk isi kedua iaitu jawatan kuasa antara kerajaan untuk perlindungan warisan semula jadi. Untuk makluman, jawatan kuasa antara kerajaan ini merupakan sebuah jawatan kuasa yang bertindak untuk mempromosikan pengembalian harta budaya ke negara asalnya atau penggantian sekiranya berlaku perampasan haram atau sebaliknya. Dapat diringkaskan bahawa jawatan kuasa antara kerajaan ini berfungsi jika negara-negara anggota UNESCO yang berhadapan dengan situasi kehilangan objek budaya tertentu meminta atau menyuarakan masalah tersebut. Antara fungsi jawatan kuasa antara kerajaan yang pertama adalah mencari jalan dan kaedah untuk memudahkan rundingan dua hala untuk mengembalikan harta budaya ke negara asalnya. Dalam hubungan ini, jawatan kuasa juga dapat mengemukakan proposal dengan tujuan untuk mediasi atau perdamaian kepada negara-negara anggota yang bersangkutan. Fungsi kedua adalah untuk mempromosikan kerjasama pelbagai hala dan dua hala dengan tujuan untuk mengembalikan harta budaya ke negara asalnya. Fungsi ketiga adalah mendorong penyelidikan dan kajian yang diperlukan untuk pembentukan program yang koheren untuk pembentukan koleksi perwakilan di negara-negara yang warisan budaya telah tersebar. Fungsi keempat adalah untuk memupuk kempen maklumat awam mengenai sifat, skala dan ruang lingkup sebenar masalah pengembalian harta budaya ke negara asalnya.
Fungsi kelima adalah membimbing perancangan dan pelaksanaan program kegiatan UNESCO berkenaan dengan pengembalian atau pengembalian harta budaya ke negara asalnya. Isi keenam adalah mendorong penubuhan atau pengukuhan muzium atau institusi lain untuk pemeliharaan harta budaya dan latihan kaki tangan saintifik dan teknikal yang diperlukan. Fungsi ketujuh adalah mempromosikan pertukaran harta budaya sesuai dengan saranan mengenai pertukaran harta budaya antarabangsa. Dan fungsi terakhir adalah melaporkan kegiatannya ke Persidangan Umum UNESCO pada setiap sesi biasa. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini dengan topik yang seterusnya, iaitu dana untuk perlindungan warisan semulajadi. Pelbagai kaedah dan agensi yang telah ditubuhkan bagi membantu melindungi warisan alam semulajadi. Dapat kita lihat terdapat beberapa tabung dan dana yang telah ditubuhkan oleh beberapa agensi seperti The World Heritage Fund, Dana Perlindungan Harta Budaya, Tabung Warisan Alam dan banyak lagi. Dana Warisan Dunia atau The World Heritage Fund digunakan untuk perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1997 dan berada di bawah Artikel 15 Konvensyen Warisan Dunia. Ia mula dikendalikan oleh Peraturan Kewangan Organisasi Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan PBB atau Financial Regulation of the United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Dana ini hanya boleh digunakan bagi tujuan yang tertentu dan ditetapkan oleh jawatan kuasa. Program yang berbentuk politik tidak boleh menuntut dana tersebut. Seterusnya, dana perlindungan harta budaya sekiranya berlaku konflik bersenjata. Dana ini mula ditubuhkan oleh Protokol Kedua 1999 untuk Konvensyen Hague 1964. Ia juga merupakan dana yang diamanahkan oleh Peraturan Kewangan UNESCO. Dana ini ditubuhkan bagi menyediakan bantuan kewangan dan menyokong langkah-langkah ketika memasuki fasa damai. Sumber dana ini boleh disumbangkan secara sukarela dan dalam bentuk hadiah oleh mana-mana pihak dan orang awam. Seterusnya, Tabung Warisan Alam, The Nature Heritage Fund. Pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1990, ia ditubuhkan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan iaitu dasar hutan asli. Namun, pada tahun 1998, ia mula diperluaskan. Tidak hanya pada aspek hutan, ekosistem juga mula dititik beratkan. Tabung ini ditadbir oleh sebuah jawatan kuasa bebas yang dilantik oleh Menteri Pemeliharaan di bawah Seksyen 56 Akta Pemeliharaan 1987. Tabung ini digunakan bagi membantu dalam aspek kewangan atau memperolehi serta melindungi kawasan yang mempunyai nilai ekologi yang tinggi. Seterusnya, kawasan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti PBT bagi meneruskan program tersebut. Akhirnya, menjadikan kawasan warisan sebagai sebuah pusat pelancongan. Ia juga berupaya dalam menjana kewangan atau dana. Tapak pelancongan ini dapat dimajukan dan dipelihara apabila mempunyai pihak pengurusan dan sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik. Dana tersebut dapat digunakan untuk membayar utiliti, fasiliti dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai cara yang boleh digunakan bagi mendapatkan dana untuk menguruskan tapak warisan semula jadi. Syarat dan pengaturan untuk bantuan antarabangsa. 2.4 Syarat untuk bantuan antarabangsa. Selain daripada mendapatkan dana untuk perlindungan warisan semula jadi, terdapat juga syarat-syarat untuk bantuan antarabangsa. Syarat-syarat yang ditetapkan ini bagi memudahkan semua yang diatur agar dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, Jawatan Kuasa Warisan Dunia hendaklah memainkan peranan yang penting dalam menentukan prosedur yang berkaitan dengan bantuan antarabangsa. Dengan itu, Jawatan Kuasa Warisan Dunia haruslah mempertimbangkan segala yang diingini melalui bantuan antarabangsa tersebut. Bukan itu sahaja, melalui bantuan antarabangsa ini seharusnya menentukan segala isi kandungan untuk menjalankan permintaan bantuan. Hal ini kerana untuk memastikan segala bantuan yang diperlukan tersebut dapat mengikut prosedur yang ditetapkan. Syarat kedua, permintaan berdasarkan bencana atau bencana alam.
Dengan itu, permintaan yang diingini tersebut haruslah mempunyai alasan yang kukuh. Antaranya, kerja yang dilakukan menanggung risiko yang amat besar kerana tidak dapat menjangka bencana atau bencana alam yang akan dihadapi. Perkara ini haruslah diambil berat oleh Jawatankuasa Warisan Dunia kerana mereka sahaja yang mengetahui keadaan kerja yang dilalui setiap hari. Jadi, perkara sebegini seharusnya dipertimbangkan keutamaan segera oleh pihak jawatankuasa. Selain daripada itu, Jawatankuasa Warisan Dunia ini hendaklah mempunyai dana cadangan bagi mengelakkan serta menentang keadaan luar jangkaan. Seterusnya, 2.5 pengaturan untuk bantuan antarabangsa. Yang pertama, peruntukan pakar, juruteknik dan tenaga kerja. Selain daripada syarat, terdapat juga susun atur atau pengaturan untuk bantuan antarabangsa. Salah satu pengaturan tersebut adalah peruntukan pakar, juruteknik dan tenaga kerja. Hal ini kerana untuk mendapatkan pakar, juruteknik serta tenaga kerja yang mahir agar segala kerja dapat disiapkan dengan baik. Selain itu, tenaga kerja yang mahir ini juga dapat melancarkan segala proses kerja yang merupakan salah satu bantuan yang amat diperlukan. Walau bagaimanapun, kerja yang dilakukan haruslah dititik beratkan agar dapat menjadikan suatu kerja itu menjadi kerja yang terbaik seperti yang diingini. Jadi, peruntukan pakar, juruteknik dan tenaga kerja yang diluluskan hendaklah dijalankan dengan betul. Yang kedua pula, latihan kaki tangan dan pakar di semua peringkat. Pengaturan untuk bantuan antarabangsa yang boleh dilihat ialah dari segi latihan kaki tangan dan pakar di semua peringkat. Antaranya bidang pengenalan, perlindungan, pemeliharaan, persembahan dan pemulihan warisan budaya dan semula jadi. Lantaran itu, latihan yang dilakukan haruslah diikuti oleh semua peringkat agar segala apa yang dilakukan untuk menjalankan bantuan antarabangsa. Latihan kaki tangan dan pakar ini di semua peringkat ini juga membolehkan dalam memantapkan pemeliharaan dan perlindungan. Sebagai contoh, melakukan latihan dari segi perlindungan agar warisan budaya dan semula jadi dipelihara dalam jangka masa yang panjang. Di samping itu, melalui segala latihan yang dibuat untuk kaki tangan dan pakar juga membolehkan bantuan antarabangsa ini dapat mendapat bantuan yang terbaik. Secara kesimpulannya, penulisan ini dapat melihat pelaksanaan perlindungan terhadap warisan semula jadi perlu mengikuti undang-undang hasil daripada Konvensyen Warisan Dunia yang mana ia menetapkan terhadap negara-negara ahli supaya tidak melakukan kerosakan ke atas warisan semula jadi yang telah diwartakan oleh warga antarabangsa. Perlindungan nasional dan dasar antarabangsa adalah sangat penting bagi menjaga serta memelihara warisan semula jadi yang amat bernilai kerana ia dapat menyumbangkan dalam pelbagai aspek terhadap sesebuah negara. Selain itu, perlindungan warisan ini memerlukan pihak tertentu yang selayaknya untuk melaksanakan tugas ini dengan menubuhkan jawatankuasa khas dalam menguruskan perkara tersebut.